Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam Aurora, salam sahabat ibu kandung Suluh Budiman. So alhamdulillah rakan-rakan yang sedang bersama kami di channel Aurora Eventual Leadership and Outdoor Education Academy serta di channel YouTube Aurora UPSI. So alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat-sahabat, semua rakan-rakan yang sudah menonton pada malam ini. Boleh share pada rakan-rakan semua, pada sahabat-sahabat semua tentang yang mana phone abang ni matikan sedang kita online sekarang. Dan malam ni insyaAllah rakan-rakan di rumah yang sedang menonton di channel Facebook dan juga di YouTube, kita ada 2 orang panel, 2 orang pakar yang kita jemput khas, yang kita datangkan khas untuk bersama-sama dengan kita berkongsi dan juga berbincang berkenaan dengan sukan lasak udara, perkembangan sukan paramotor di Malaysia. So alhamdulillah bersama-sama dengan kita ada Profesor Madya Dr. Zamri Omar daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan seorang lagi pakar juga yang tidak kurang hebatnya, Encik Rohaizi Mat Husin, ataupun lebih dikenali dengan nama glamournya Man Belon. So alhamdulillah tuan-tuan, kalau kata kita mendengar nama Man Belon tu, kata memang dah orang kata terbang terapung-rapung di udara. InsyaAllah. So apa khabar Dr. Zamri dan juga Cik Man? Baik, alhamdulillah Doktor, baik. Alhamdulillah. Cik Man apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Doktor apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami di UPSI Eventual Leadership and Outdoor Education Academy untuk berkongsi bersama dengan sahabat-sahabat penonton di rumah yang sedang menyaksikan di siaran langsung live Aurora Eventual Leadership and Outdoor Education Academy page dan juga di channel YouTube Aurora UPSI. So sebelum kita teruskan, tuan-tuan di rumah yang sedang menonton, so sudilah sekiranya untuk mendengar sedikit biodata panel yang kita jemput khas, yang kita datangkan khas. Satu daripada selatan, jauh nun di selatan, Dr. Profesor Madya Dr. Zamri Omar, dan juga satu lagi di tengah lah, di KL mungkin, Cik Rohaizi. So Prof. Zamri Omar ni adalah merupakan pensyarah dalam bidang kejuruteraan aeronautik dan mechanical Universiti Tun Hussein On Malaysia. Beliau memperolehi ijazah Dr. Falsafah dalam bidang kejuruteraan aeroangkasa dari RMIT University di Australia. Pengalaman beliau dalam pengajaran pendidikan dan perundingan ada melebihi 20 tahun. Antara bidang pendidikan yang beliau minati adalah pembangunan reka bentuk, drone dan pesawat terbang. Dr. Zamri Omar adalah pemegang lesen juruterbang persendirian PPL bagi pesawat ringan dan pemegang lesen MSPC, Malaysian Sport Pilot Certificate bagi paramotor. Kini beliau secara aktif terlibat dalam penerbangan rekreasi udara paramotor dan pesawat microlight. Beliau menjadi ahli dalam kelab sukan paramotor Southern. So, tuan-tuan dan puan-puan, bukan calang-calang orang yang kita jemput pada malam ni. Dan panel yang kedua tak kurang hebatnya, Cik Rohaizi, tahun lebih dikenali sebagai Man Belon, merupakan seorang paramotor pilot, Presiden Kelab Sukan Paramotor 1 Malaysia, dan pada masa yang sama juga beliau adalah merupakan Internal Auditor Malaysian Sport Aviation Federation, dan juga adalah merupakan, yang ni mahal sikit, first paramotor flying across the sea yang mencatatkan Malaysia Book of Record. Dan beliau berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang paramotor pilot dan aviation sport event organizer. So alhamdulillah, sekali lagi Aurora mengucapkan selamat datang kepada kedua-dua panel, Dr. Zamri dan juga Encik Rohaizi. So seterusnya saya nak pergi kepada Dr. Zamri dululah. Dr. Zamri, sedikit perkongsian mungkin, mukadimah, sebagai mukadimah pada malam ni sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan yang lebih mendalam. Tak gayak ke doktor? Soalan tidak dari saya. Okey. Assalamualaikum Dr. Mazuki dan juga rakan saya, sebenarnya guru saya lah, Cik Rohaizi. Soalan tu jawapan ringkasnya gayat juga. Tapi kita ada cara lah bagaimana untuk mengurangkan gayat tu. Nanti kita boleh sembang lanjut lah. Okey, kerana jelah saya percaya bahawa antara penyebab kepada mungkin tidak ramai
masyarakat Malaysia menyertai sukan-sukan lasak, sukan-sukan ekstrim yang dikira sebagai, kalau setengah-setengah orang Melayu kita kata buat apa cari pasal kan, nak membahayakan nyawa sendiri kat bumi dah tak cukup ruang dah ke untuk beraktiviti sampai ke nak naik paramotor terbang daripada atas bukit, paragliding atas bukit lah, kalau paramotor ni mungkin daripada bawah boleh terbang ke atas. So tu mungkin stigma tabu masyarakat kita yang mungkin mengatakan bahawa sukan paramotor ni adalah merupakan sukan yang mungkin sedikit berbahaya daripada sukan-sukan lain. Apa komen Dr. Zamri dan juga Cik Man lah, mana satu? Silakan dua-dua lah kalau boleh, mungkin kita nak dengar sedikit. Doktor. Alright, terima kasih Doktor. Sebenarnya ada benarnya apa yang doktor sebut tu. Jadi sebenarnya kenapalah diorang ni nak terbang ke atas kan, tak cukup ke dekat bawah tu nak beraktiviti. Sebenarnya dia banyak faktor doktor. Dia bergantung kepada faktor, nanti mungkin kita bincang lebih lanjut. Dia bergantung kepada minat dan juga bergantung kepada mungkin memang seorang itu cari aktiviti yang sebegini, yang apa sebut adrenaline kan. Jadi dia perlu, secara ringkasnya aktiviti ini perlu dipelajari dengan teknik yang betul lah, kerana banyak aspek-aspek yang perlu dipelajari, banyak skill-skill yang perlu dikuasai sebelum kita boleh terlibat kata menerbangkan paramotor ni lah. Okey, seterusnya jawapan ringkas saya doktor. Terima kasih Dr. Zamri. Cik Rohaizi silakan. Kau ada komen yang berbeza daripada Dr. Zamri? Sebenarnya, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Aurora, dan juga terima kasih kepada UPSI yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam Aurora Talk Series, Series 16. This is very good. Right, Alhamdulillah. Jadi pada soalan tadi tu, kenapa tak ramai? Sebenarnya pada saya adalah, dalam sukan ekstrim ni sebenarnya adalah cabaran kepada mereka-mereka yang mengimpikan satu cabaran. Satu. Yang kedua, kadang-kadang ada orang nak tahu tetapi tak tahu di mana. Jadi semua faktor-faktor ini, kerana itulah kita selalu bergerak aktif untuk mempromosikannya. Tetapi apa yang paling penting pada saya adalah persepsi yang mengatakan bahawa sukan udara ini adalah bahaya. Sebenarnya bila bahaya is a very subjective. Jadi kita lebih merujuk kepada kita panggil calculated risk. Apa pun dalam dunia ni ada resiko dia, dan selagi kita berada di dalam lingkungan resiko yang terkawal, jadi kita adalah satu sukan yang sangat-sangat selamat sebenarnya. Begitu doktor, bukan dimah dia. Terima kasih Cik Rohaizi. Perceived risk juga, kita boleh kata perceived risk lah. Risiko yang telah kita jangkakan ataupun kita telah kalkulatkan supaya apabila individu yang terlibat itu menyertainya dengan selamat dan boleh mendarat dengan baik. Baik, terima kasih Cik Rohaizi dan juga Dr. Zamri. Seterusnya, mungkin kalau kita tengok tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan perkembangan sukan paramotor di Malaysia. So kalau boleh saya tanya pada Dr. Zamri dulu, bagaimana doktor melihat perkembangan sukan paramotor di Malaysia pada hari ini berbanding mungkin 10 tahun yang lalu? Bagaimana perkembangan sukan paramotor? Adakah dia semakin berkembang dengan baik ataupun sukan paramotor ni semakin lama semakin kurang diminati? Silakan. Okey, begini, saya melihat aktiviti sukan paramotor ni saya sebenarnya agak barulah doktor, mungkin sekitar dalam 2 tahun macam tu. Tapi saya lihat secara umumnya aktiviti ni akhir-akhir ini semakin mendapat sambutan lah dari pelbagai orang kata kategori penggiat, sama ada orang muda, orang yang tak berapa muda, pesara guru, doktor, juruterbang profesional dan juga pelbagai orang-orang pelbagai jenis kategori penggiat. Jadi kalau dilihat dari segi dia punya perkembangan, saya ingat nanti mungkin Cik Raja boleh tambah. Daripada awal dulu mungkin sekitar 90-an, sekarang ni saya ingat lebih ramailah penggiat tu, dan boleh kita katakan di setiap negeri setiap negeri boleh kita katakan ada kumpulan-kumpulan paramotor ni yang bergiat aktif lah. Jadi saya lihat ini satu perkembangan yang sangat bagus, kerana semakin ramai orang kata mereka yang sebenarnya mungkin mereka sebelum tak tahu ada aktiviti ini sebegini, tapi bila mereka tahu, mereka mencuba dan mereka rasa sesuai aktiviti dengan mereka,
mereka terus aktif dalam aktiviti paramotor ni lah, dan kita harap dia akan terus berkembang dari masa ke semasa. Right, terima kasih Dr. Zamri. Betul, yalah saya sebagai layman, orang yang melihat sukan paramotor ni daripada luar, bukan terlibat secara langsung, so that saya pun merasakan mungkin skeptical thinking tentang sukan yang berbahaya itu mungkin ada. Tidak boleh tidak, maksudnya kalau kita tidak mendalami ataupun mendekati sukan tu dengan lebih dekat, so kita melihat salah satu sukan yang mungkin kita kategorikan sebagai berisiko itu mungkin sedikit berbahaya lah. So mungkin tugas doktor dan juga tugas Cik Rohaizi lah untuk menerangkan dengan lebih jelas kepada masyarakat umum, kepada penggiat-penggiat, peminat-peminat sukan rekreasi luar di Malaysia ini, agar persepsi mereka itu akan menjadi lebih baik dan ke arah lebih positif. So mungkin Cik Rohaizi kalau kata sekiranya boleh tambah berkenaan dengan bagaimana sukan ataupun perkembangan sukan paramotor di Malaysia. Silakan. Terima kasih Dr. Ahmad Zuki. Dia macam ni lah, saya start dengan tak kenal maka tak cinta lah. Itu biasa orang dengar tak kenal maka tak cinta. Apabila kita dah cinta tu, kita kenal dia dan kita tahu kita punya limitation, kita tahu kita punya cara pengendalian, jadi masa tu barulah kita tahu betapa keseronokan dalam berparamotor ini melebihi daripada segala-gala yang kita sebut tadi tu. Jadi sebenarnya macam ni, kalau kita tengok mungkin berujuk kepada persepsi jugalah. Kalau kita tunjuk kepada ramai yang tanya saya, boleh tak bawa paramotor ni pergi kerja jadi tak kena jam? Alright. Kenapa soalan ni? Soalan ni berlaku adalah kerana mereka beranggapan paramotor ni sebagai satu transportation. Sedangkan paramotor bukanlah satu transportation, tetapi ia adalah satu alat rekreasi. Jadi dengan itulah sangat penting bahawa kalau kita tengok Michael Schumacher contoh, Michael Schumacher tak pernah bawa dia punya kereta F1 pergi shopping. Kan? Ataupun kita tengok apa yang dulu Freddie Spencer tak pernah bawa motor dia pergi bersia-sia. Jadi begitu juga dengan paramotor, kita tidak menggunakan paramotor untuk pergi bekerja kerana ia adalah satu alat rekreasi. Yang ada bekerja saya ingat satu je, pergi scuba diving. Yang ada cerita pasal scuba diving tu, yang kalau scuba diving, yang professional diver, that is a professional diver. Dia ada satu kursus khas dia. Tapi scuba diving itself adalah rekreasi. Jadi inilah apa yang kita nak terangkan bahawa paramotor ini adalah satu rekreasi. Dan kalau kita tengok di Malaysia sendiri, kalau kita mula-mula saya terbang paramotor pada tahun 2000, kita cuma ada lebih kurang dalam 8 pun ramai saja, mungkin 5 atau 6 orang saja yang terbang paramotor di Malaysia ni. Tetapi saya pecahkan perkembangan paramotor di Malaysia ini kepada 3 sektor. Iaitu sektor yang pertama adalah berkembang daripada pengenalan dia sendiri, iaitu pada tahun 98 dikenalkan di Malaysia. Kemudian dia berkembang sebagai sukan rekreasi sehinggalah pada tahun 2009. Pada tahun 2009 kita telah melakukan satu perubahan, iaitu melalui National Sport Aviation Festa 2009. Kita mula mengorak langkah untuk melahirkan atlet. Jadi ketika tu telah semakin ramai penggiat-penggiat yang wujud di Malaysia ni, dan kita ambil masa selama sampai dalam 7 tahun sehingga pada tahun 2015 kita berjaya untuk menganjurkan FAI Category 1 paramotor competition di Malaysia. Jadi itu adalah daripada rekreasi kepada athletic flying. Dan apakah sektor yang ketiga? Sektor yang ketiga adalah sektor carrier, iaitu selepas daripada 2015 masa kita buat Asia Oceanic Paramotor Championship, paramotor ni terus berkembang dengan adanya 2 orang penting di dalam industri ni, iaitu saudara Mujib dan Haji Ghazali, yang mana mereka telah mula membina propeller mereka sendiri yang dibuat di Malaysia dan juga membina paramotor machine ataupun frame-nya di Malaysia. Jadi satu daripada kegangan dulu semasa perkembangan di awal paramotor ni adalah dari segi harga. Satu propeller kalau pecah dulu, kita ambil masa mungkin 2-3 bulan untuk terbang semula dan belanja mungkin dalam RM1,500 ke RM2,000 untuk dapat propeller yang baru. Tetapi dengan adanya industri ni, industri propeller di Malaysia, kita cuma perlu bayar lebih kurang RM500 ataupun RM300, RM400 untuk mendapat propeller baru,
dan we will get the propeller almost immediately. Jadi inilah sebenarnya pembangkit kepada perkembangan yang lebih besar kepada kepopularitian sukan paramotor kat Malaysia. So I have to give credit to these two guys, Haji Ghazali dan Saudara Mujib yang banyak membantu dalam perkembangan industri paramotor di Malaysia. Terima kasih Cik Rohaizi. Mungkin Cik Rohaizi punya internet network tu mungkin agak perlahan, so that dia jadi macam agak delay. Alright, so jelas bahawa kalau saya boleh simpulkan bahawa perkembangan sukan paramotor di Malaysia ni semakin baik daripada kita sebagai pengguna, dan kita mula mengorak langkah sebagai mungkin pengeluar. InsyaAllah satu hari nanti kita boleh jadi satu kuasa yang mengeluarkan pelbagai barangan yang berkaitan dengan sukan paramotor di Malaysia. So Alhamdulillah, terima kasih Cik Rohaizi. Dan seterusnya saya kurang pasti tadi waktu Cik Rohaizi terangkan tentang siapakah pencetus mungkin yang mungkin membawa ataupun memulakan sukan paramotor di Malaysia, kalau ikut sejarah lah, kalau kata mungkin boleh berkongsi sedikit. Sama ada Dr. Zamri ataupun Cik Rohaizi? Cik Rohaizi boleh teruskan. Okay, we'll check dulu sama okey tak audio macam mana. Mungkin saya boleh perlahan lambat sikit kot. Audio should be okay, no problem. But then the video should a bit delay. Okay, alright. Now, di Malaysia, pencetus dia adalah pada tahun 98, yang mana kalau mungkin Dr. Zamri ataupun Dr. Basuki sendiri masih ingat kepada satu program yang disebut sebagai Benson and Hedges Golden Dream. Itu adalah satu event luar yang dibawa ke Malaysia. Kemudian ketika itu mereka membawa paramotor. Dan untuk terbang di Malaysia, DCA ketika itu tak ada pengalaman dari segi apakah itu paramotor sebenarnya. Jadi mereka telah menjemput, merujuk kepada Kedua Besara Basir Rahman atau Kena Basir lah, Kena Basir untuk membantu. Jadi apa yang Kena Basir buat adalah deal dengan mereka, okay, aku akan tolong kau untuk terbang di Malaysia, tapi you help me to teach untuk ajar paramotor di Malaysia. Jadi dia buat barter trade macam tu. Jadi dengan alhamdulillah mereka telah menjalankan program itu di Malaysia, dan in return Kena Basir telah diajar untuk mengendalikan paramotor pada tahun 98. Dan adalah beberapa orang seperti Aziz dan juga Hassan dan beberapa orang lagi yang semua ex-Air Force yang turut sama belajar ketika itu. Dan Kena Basir meneruskan perkembangan itu pada tahun sehinggalah dia nak buat satu Malaysia World Record sebenarnya, terbang daripada Sungai Besi ke Johor Bahru ketika itu. Dan ketika itulah saya kenal kepada paramotor ni. Jadi itulah permulaan paramotor yang dibawa masuk ke Malaysia tu. Alright, terima kasih Cik Rohaizi, penerangan yang jelas tentang bagaimana sukan paramotor bermula di Malaysia. Benson and Hedges, saya percaya waktu tu pun banyak acara-acara yang dianjurkan oleh Benson and Hedges, yang mana orang-orang Malaysia dibawa pergi ke Utah untuk merealisasikan impian-impian mereka. So alhamdulillah. Dan seterusnya pada Dr. Zamri, mungkin kita melihat pada hari ini mungkin ramai yang nak terlibat. Saya percaya sebab saya tengok kalau di TikTok, di media sosial, ramai yang berkongsi tentang mereka sebagai penumpang tandem, ikut sama untuk merasai aktiviti sukan paramotor. Tapi bukanlah sebagai pilot. Pilot memang pilot ada dan dia bayar mungkin dengan sejumlah wang, dan seterusnya pilot bawa peserta ataupun klien ni dan mungkin go around untuk menikmati ataupun merasai sukan paramotor. Jadi di mana sebenarnya Dr. Zamri tempat-tempat yang menawarkan program-program ataupun aktiviti-aktiviti paramotor di Malaysia, yang mungkin kalau kata penonton-penonton kita di rumah ataupun yang mengikuti siaran live kita ni mungkin nak cuba, nak rasa dan sebagainya, boleh try ataupun cari ke tempat-tempat lokasi tersebut lah. Dan seterusnya, apakah syarat
Mungkin Dr. Zamri boleh terangkan dua syarat lah. Syarat sebagai penumpang ataupun pengguna, klien ni yang nak jadi tandem ni, ataupun kepada individu yang mungkin nak menceburkan diri secara serius dalam sukan paramotor. Silakan. Okey, baik doktor. Tadi berkenaan soalan bagaimana kalau orang ramai nak mencuba kan, nak mencuba paramotor ni secara tandem ataupun tandem dia maksudnya sebagai penumpang lah. Jadi sebenarnya dalam kita punya komuniti paramotor ni kita ada beberapa orang kata lokasi dan juga merujuk kepada kumpulan penggiat paramotor. Contohnya di utara, di Belah Kedah, Perlis ada kumpulan paramotor aktif, juga di Perak, di Kelantan. Okey, di Kelantan kalau dia bahagian pantai timur tu, di Melaka, di Johor. Okey, jadi kebanyakan lokasi tu adalah mereka yang aktif. Kumpulan ataupun komuniti paramotor ni. Jadi kalau orang ramai berminat, mereka boleh, orang kata kalau contoh kalau di selatan tu kita ada kelab paramotor Southern. Kita ada Facebook lah, laman Facebook, boleh hubungi melalui di situ ada contact number, ataupun di Facebook yang grup utara pun ada juga. Jadi kalau untuk senarai penuh tu mungkin ada senarai kelab tu di website MSAF, Malaysian Sport Aviation Federation. Mereka ada senaraikan nama kelab yang yang lengkap lah, yang aktif di Malaysia ni. Itu kalau senarai ni, yang senarai kelab paramotor. Jadi ada pelbagai cara orang ramai boleh terlibat, dan pada dari masa ke semasa kelab-kelab ini pun kadang-kadang membuat orang kata program joyride, panggil joyride Dr. Marzuki. Dan sebenarnya baru dalam kemarin saya baru terlibat joyride di aktiviti fun fly dan joyride di Kelebang, Melaka. Jadi tempat-tempat tu bergantung kepada kesesuaian. Kalau di belah pantai timur, di Pasir Putih, di Kota Baru. Kalau di bahagian tengah mungkin di Pulau Indah. Jadi banyak tempat. Jadi maksudnya pelbagai kaedah lah orang ramai boleh terlibat untuk merasai tandem paramotor ni sebagai penumpang. Dan syaratnya saya ingat sihat tubuh badan, boleh orang kata tak adalah apa-apa yang orang kata ketat sangat. Jadi sihat tubuh badan dan ingin mencuba, insya-Allah mereka boleh mencuba sebagai penumpang, passenger. Dan jika mereka berminat, mereka dah rasa bagaimana terbang sebagai penumpang, mereka boleh, kalau mereka ingin terus berminat, mereka boleh terus dengan mencuba ataupun cuba menghadiri latihan untuk menerbangkan paramotor. Jadi dia ada dua peringkat pada saya doktor. Cuba dulu terbang, kalau rasa sesuai dengan jiwa kita terbang di bawah glider tu, kita boleh teruskan belajar secara orang kata teratur lah, tersusun dengan instruktor yang kita ada. Okey doktor, terus ya. Okey, terima kasih Dr. Zamri. Dan saya seterusnya saya nak pergi pada Cik Rohaizi. Cik Rohaizi mungkin dia terlibat secara serius. Saya pernah dengar dulu Cik Rohaizi sahabat lama saya. Waktu main radio dulu pun dah lama lah kenal. So saya pernah dengar yang beliau bercerita dia pernah pergi ke Langkawi, duduk menetap di sana dan cuba untuk bergerak secara serius. Tapi tak tahulah, lepas tu dia tak cerita pada saya tentang Langkawi tu. Mungkin Cik Rohaizi mungkin boleh terangkan pada pendengar-pendengar semua berkenaan dengan let's say kalau kata macam saya berminat lah Cik Rohaizi. Saya bukan nak jadi tandem macam Dr. Zamri terangkan tadi, tapi saya nak bergiat secara aktif dan juga secara serius sebagai seorang pilot paramotor. So apa tindakan saya yang perlu saya buat dan apakah syarat-syarat yang perlu ada? Adakah saya perlu beli semua all the equipment yang saya percaya mungkin agak mahal. Saya pernah dengar ada sahabat saya lagi seorang di Terengganu, saya Cik Rohaizi pun kenal, pernah cerita kat saya lah, kos untuk motor tu saja saya rasa dengan parachute dan sebagainya lah 30,000 lebih saya rasa, ataupun mungkin lagi mahal. So saya rasa tu mungkin orang yang marhain ni susah lah mungkin nak dapatkan semua barangan tu dengan harga yang sekian-sekian. Dan ataupun adakah alternatif lain yang mungkin Cik Rohaizi boleh jelaskan. Silakan. Okey, terima kasih kepada Dr. Marzuki. Alright, pertama sekali adalah untuk belajar. Untuk belajar paramotor ni kita ada banyak cara sebenarnya dan banyak saluran.
Tetapi apa yang paling penting, sebelum tu saya nak share sikit. Pernah saya jumpa salah seorang daripada para motor pilot di Malaysia ni, lama saya cerita pasal mungkin 15 tahun yang lepas. Dia belajar melalui internet saja. Belajar melalui internet dan dia boleh terbang. Cuma persoalan sekarang ni, kalau kita dengar pepatah Melayu kata berguru berpatang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Jadi mungkin dia boleh belajar tetapi terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang menyebabkan resiko pengendalian para motor itu menjadi lebih tinggi, dan mungkin beliau juga menghadapi banyak kesukaran sebenarnya untuk mengendalikan para motor ketika itu. Jadi apa yang saya nak terangkan adalah, jika kita nak belajar, cubalah rujuk pertama sekali kepada yang pakar. Mungkin macam Dr. Zamri sebut pasal MSAF, Malaysia Sport Aviation Federation, rujuk di sana, yang mana bukan mereka boleh terangkan klub-klub yang berdaftar dengan Persekutuan Sukan Udara Malaysia. Ini yang penting, itu yang pertama sekali. Maknanya rujuk pada klub yang berdaftar dengan Persekutuan Sukan Udara Malaysia. Now, yang kedua adalah dalam situ kita ada banyak pilihan. Jadi rujuklah kepada, kita tengok pada silibus, dan mungkin kita dah belajar baru kita tengok tahu di silibus kan, tapi sekurang-kurangnya apakah program-program yang ditawarkan oleh klub-klub tersebut. Mungkin boleh tanya, apa yang akan diajar, berapa tempoh pengajaran, dan macam mana cara pembelajaran dan sebagainya. Sebab apa? Dalam pengendalian para motor ni, kita ada beberapa resiko yang mana kita tak nak dia berlaku, tetapi jika dia berlaku kita tahu apa nak buat. Ini penting. Sebabnya that means your knowledge. Serupa macam kita pakai fire extinguisher dekat dalam rumah. Adakah kita letak fire extinguisher dekat rumah atau pejabat, kita nak pejabat kita terbakar? Tak. Tetapi jika dia berlaku, bermakna kita akan gunakan dia, bermakna kita dah ada persediaan. Jadi sama juga dengan belajar para motor ni, bermakna kita pastikan kita dapat pelajaran yang tepat lah, mana kata silibus yang proper kan. Jangan semata-mata tengok yang ni charge RM500, yang ni charge RM3,000, ambil RM500 dan akhirnya you mungkin boleh fly tetapi resiko yang ditanggung adalah sangat tinggi. So inilah yang saya selalu tekankan, bahawa get a proper class. Sebab apa? Dia ada kelas-kelas teori, macam saya kata pasal risiko tadi. Apabila kita nak sebut pasal benda yang bahaya tu, kita belajar teori dia. Teorinya adalah contoh bila berlaku sekian, you kena buat sekian, you kena buat ni, you buat ni. Jadi you dah tahu dah. Jadi tetapi ada mungkin kalau you belajar daripada internet dan sebagainya, tak ada siapa yang akan terang kat you. Dia cuma tahu untuk terbang saja dan that's it. Dia mana dia punya prinsip dia, macam mana dia punya stalling dia, kalau stall apa nak buat, kalau jadi berlaku spiral apa nak buat di spiral dan sebagainya. Jadi sekiranya you ada knowledge, then itu yang saya kata tadi, is a calculated risk. As long you are flying within the calculated risk, nombor satu, dan you tahu what is the risk that you are faced, then you are not go into that chances to be in that risk, dan insyaAllah you akan terbang dengan selamat. Jadi macam itulah yang sangat-sangat penting tentang jika kita nak belajar para motor ni, carilah guru yang cukup bagus lah. Jadi saya tertinggal tadi yang soalan yang kedua dia tadi tu, berkenaan dengan harga dan sebagainya tu Jadi macam ni. Kalau dulu kos dia macam ni. Dulu semasa saya mula-mula terlibat dalam para motor ni, kita cuma ada beberapa orang saja yang terbang. Jadi untuk dapatkan mesin ni memang kita kena beli benda baru. Mungkin Dr. Mazuki masa tu bercerita waktu awal-awal. Ketika tu memang kalau mesin kita boleh beli yang baru je. Tapi sekarang ni pertama sekali kita dah boleh dapat second hand yang berkualiti. Yang kedua, kita boleh beli yang Malaysian assemble. Kita boleh beli yang Malaysian made yang dibuat oleh Haji Ghazali. You just imagine macam ni lah. Kalau dulu satu propeller harganya RM1,500, sekarang ni harganya adalah RM300. Bermakna kos yang RM30,000 yang Dr. Mazuki sebut tadi tu dah jadi lebih kira RM28,000. Dah kurang RM2,000 lah tu. So, bila lagi nak fly? Okay, right. So lebih kurang berapa tu? Mungkin paling murah lah kosnya.
Cik Rohaizi, kalau kata sekiranya boleh berkongsi lah dengan penonton-penonton di rumah, kerana saya percaya mereka eager untuk tahu, nak tahu berapa sebenarnya minimum cost yang maksudnya kita boleh mempunyai, orang kata, own the equipment. Okay, dia macam ni, untuk own the equipment, brand new equipment sekarang ni range dia lebih kurang dalam 25 ke 30 ribu ringgit, pasti sama je. Kalau kita 15 tahun, walaupun berlaku inflation dan sebagainya, tetapi kos dia lebih kurang tu je, lebih kurang dalam 25 ke 30 ribu untuk brand new. Okay, jadi tapi terpulang juga kalau misalnya katakan you nak yang lebih better, sekarang ni sampai 30, 40, 50 ribu pun ada yang lebih on the high end lah. Tetapi kalau misalnya katakan you spend katakan dalam yang brand new tetapi Malaysian made, mungkin kos dia boleh jatuh sehingga kepada 15,000 saja. Almost half of the cost. Dan untuk belajar range dia lebih kurang dalam 2,500 ke 3,500, bergantung kepada which school that you go dan apa yang you akan dapat daripada setiap school. Alright, terima kasih. Oh ya, satu lagi saya nak tambah. Kalau nak silakan. belajar, you tak perlu beli equipment. Biasanya bila you belajar, you gunakan instructor punya equipment dulu. Get yourself to the air dulu. Belajar, you terbang 2-3 kali, 4-5 kali dulu. Okay, you fall in love, betul-betul you love it. I'm sure that tiba-tiba je 30,000 is just nothing. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. So penonton-penonton di rumah, kalau berminat, sebagaimana Cik Rohaizi sebut tadi, belajar dulu, ambil kos dulu, kemudian tengok kesesuaian sama ada sesuai ataupun tidak dengan jiwa, dan seterusnya decide sama ada nak spend 15k ataupun 20,000, 30,000, terpulanglah pada diri sendiri, tepuk dada tanya selera. So terima kasih Cik Rohaizi, dan seterusnya saya nak pergi pada Dr. Zamri. Dr. Zamri, kita sebut sebab saya rasa dia agak sinonim, maksudnya sukan paramotor, paragliding, payung terjun. So mungkin ketiga-tiga ni dia menggunakan medium yang hampir sama. Ada setengah-setengah orang kalau dia tengok, dia rasa macam ini sukan apa ni kan, payung terjun. Mungkin dia kata payung terjun pasal dia rasa payung terjun ni mungkin sangat dekat dengan hati semua orang lah, saya rasa. Bagi orang-orang yang baru ni mungkin dia kata paramotor ataupun paragliding ni dua perkara yang mungkin sangat asing bagi mereka. So kalau boleh Dr. Zamri terangkan sedikit apakah perbezaan antara paramotor, paragliding kan, supaya rakan-rakan kita yang sedang menonton, especially yang tak tahu, yang memang zero knowledge berkenaan dengan sukan lasak udara ni. Silakan Dr. Zamri. Okey, baik Doktor. Saya ingat betul agak sinonim paragliding dengan paramotor. Istilah yang mungkin hampir serupa. Paramotor juga sebenarnya digelar sebagai powered paragliding. Okay, paragliding versus powered paragliding. Saya ingat Doktor, saya ada satu gambar, mungkin saya tunjuk mungkin lebih jelas kot. Boleh Doktor? Saya share. Silakan. Okay. Sambil-sambil kita menunggu, rakan-rakan menonton di rumah boleh nanti ready dengan soalan-soalan yang mungkin ada sekiranya tuan-tuan nak bertanya, bolehlah bertanya pada panel-panel kita. Baik, so ni adalah... Okey, Doktor ada tak gambar keluar? Ada. Okey, penonton semua, penonton tak salah mata tu, yang terbang sebelah kiri tu saya lah. Jadi berbaju biru tu berparamotor, dan saya letak gambar di sebelah tu paragliding. Yang ada 2 orang tu. Sebelah, kalau penonton mungkin sebelah kanan 2 orang kan, sebelah kiri seorang berbaju biru dan berpayung biru. Warna orange betul. Glider warna biru dengan baju biru paramotor, dan glider warna putih ada 2 orang kata terbang di bawahnya itu adalah paragliding. Okey, secara fizikalnya dia punya, kita panggil glider lah Dr. Marzuki atas tu, dia punya payung tu ataupun glider kita panggil. Glider lebih kurang sama. Paragliding dan paramotor menggunakan glider yang lebih kurang sama. Kadang-kadang satu glider tu dia boleh guna untuk dua-dua aktiviti. Macam saya punya satu glider ni, dia boleh guna untuk paragliding dan juga boleh guna untuk paramotor. Tapi ada juga yang glider hanya khusus untuk paramotor dan paragliding. Tetapi secara umumnya lebih kurang samalah, tak banyak beza. Kemudian paramotor pula
kita ada power sendiri. Kalau semua penonton boleh nampak, saya ada power belakang tu. Kita backpack, kita sandang set enjin dan propeller kipas di belakang tu. Okey. Dan paragliding tak ada apa. Dia hanya duduk dalam harness lah, dalam tempat dia punya tempat duduk dia lah. Itu sistem dia. Jadi secara sistemnya macam tu. Paramotor ada power, ada enjin, paragliding tak ada. Dan yang kedua, yang paling jelas adalah di mana mereka mula beroperasi ataupun di mana kita nak melaksanakan aktiviti ni. Kalau paragliding memerlukan ketinggian, memerlukan cerun bukit. Contoh kalau di Malaysia kita ada Kuala Kubu Baru, KKB Kuala Kubu Baru, di Jugra dan beberapa tempat lain. Di Bubus di Terengganu. Jadi mereka memerlukan ketinggian. Jadi mereka perlu pergi naik bukit dan mereka gliding daripada atas bukit lah, paragliding. Okey. Tetapi paramotor boleh take off daripada darat. Okey, kerana dia ada power sendiri. Itu dari segi operasi lah. So dari segi flexibility tu saya ingat benda ni subjektif, tapi kalau pada saya paramotor lebih fleksibel lah untuk kita beraktiviti kerana kita boleh banyak tempat di darat yang sesuai untuk kita terbang paramotor. Manakala paragliding hanya tempat tertentu aja yang ada kata cerun bukit kan. Okey, itu dari segi dia punya ni lah cara-cara dan dia punya keseronokan dia kata apa, bagaimana kita rasa di atas tu itu paragliding saya tak boleh ceritalah pasal bagaimana paramotor. Saya ingat lebih kurang sama lah. Cumanya secara umumnya paragliding dia akan terbang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada paramotor lah. Kerana paragliding memerlukan dipanggil thermal. Thermal iaitu bila keadaan tengah hari panas kan, panas tu macam ada haba naik ke atas, haba tu akan membantu menolak paragliding terapung di udara lah. Jadi itu sebab paragliding biasanya terbang lebih tinggi daripada paramotor. Paramotor mungkin sekitar 300 kaki, 400 kaki pun dah okey. Dan kemudian dari segi cara kita nak bergerak ataupun nak terbang, oleh kerana paramotor tu ada enjin, kita boleh bergerak kiri kanan lebih fleksibel lah, lebih mudah atau lebih bebas ke mana-mana arah kerana kita ada power sendiri. Manakala paragliding untuk bergerak ke mana-mana arah tu agak terhad lah. Mereka tak boleh suka-suka pergi mana-mana arah. Mereka yang penting kena tahu keadaan thermal atau angin pada waktu mereka terbang. Itu dari segi beberapa perbezaannya lah. Dan cuma persamaannya tadi glider dan persamaannya juga ada juga tandem ataupun paragliding boleh juga bawa penumpang seperti dalam gambar tu. Paramotor juga ada yang boleh bawa penumpang, nanti kita akan tunjuk. Jadi itu dari segi persamaannya lah. Jadi kita faham bahawa paragliding orang lebih dikenali pasal dia pun lebih awal berada di orang kata aktiviti dia terkenal lebih awal, kemudian baru ada paramotor lah. Tapi itulah yang saya dapat simpulkan secara ringkas perbezaan paramotor dan paragliding. Mungkin kalau ni dapat mungkin Cik Man, Cik Razi nak tambah nanti kemudian boleh tambahlah apa yang beza dan persamaannya. Baik, terima kasih Dr. Zamri. So untuk malaman semua sekarang ni kita sedang ditonton oleh lebih kurang 100 lebih penonton-penonton yang sedang menyaksikan di page Aurora UPSI. So alhamdulillah dan juga mungkin rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia turut sama sedang menonton dan sedang menyaksikan. Saya tengok ada komen daripada Dr. Wiki daripada Indonesia sudah menonton bersama dengan Dr. Jita di Indonesia. So alhamdulillah, maksudnya kita sedang ditonton di Nusantara. So alhamdulillah Cik Razi dan juga Dr. Zamri kita ke udara dan ramai banyak rakan-rakan yang sedang menonton dan juga mendapat manfaat daripada program yang kita laksanakan pada malam ni. Dan seterusnya kita nak pergi pada Cik Rohaizi. Tadi Dr. Zamri ada terangkan berkenaan dengan perbezaan antara paramotor dan juga paragliding. Which is paragliding ni biasanya atas bukit, tempat yang lebih tinggi dan dia terjun, berlari dan terjun ke cerun dan seterusnya terbanglah. Paramotor daripada bawah kerana berkuasa motor di belakang. Dan ada juga saya tengok Cik Rohaizi yang mana mungkin paramotor ada yang beroda kan, ada beroda dan dia boleh bergerak seumpama macam microlight tu. So tu macam mana pula kalau boleh Cik Rohaizi jelaskan
pada penonton-penonton kita di rumah. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Zuki. Yang beroda tu kita panggil trikes lah. Okay. Sebenarnya dari segi konsep dia, penerbangan sama sebenarnya. Sama ada dia yang paling popular yang roda 3 trikes, dan kalau dekat US pula dekat sana dia lebih popular quads yang menggunakan 4 tayar, dan mungkin jarang nampak dekat on our region kat sini, dan juga mungkin dekat belah-belah Europe pun tak ramai yang gunakan quads ni. Quads ni banyak di US. Tetapi on our region kat sini trikes lebih popular, dan dekat Malaysia pun trikes ni menjadi sangat popular apabila Haji Ghazali buat juga trikes. Jadi ramai yang bertrikes. Okey. Jadi dari segi pengendalian asasnya adalah sama, bermakna antara paramotor ataupun trikes ataupun foot launch. Tetapi dari segi mobility, kalau misalnya katakan kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat, contoh kita nak naik kereta dan sebagainya, kalau kita gunakan foot launch ni, dalam satu kita boleh sebut sebagai MyV lah. Dalam satu MyV tu kita mungkin boleh bawa dalam 2 set ataupun 3 set paramotor. Tetapi kalau trike ni mungkin satu 4 wheel tu cuma satu je boleh bawa. Jadi that is dia sangat compact, dan juga sama macam contoh kita nak travel overseas kan, nak kita untuk apa nama ni foot launch ni is a very easy. Kita boleh just check in dalam dalam pesawat dan you boleh travel di mana saja kat dunia ni. Alright. So that is dia punya ni lah perbezaan dia. Tetapi tinggal lagi ada juga yang cakap ini track ni untuk orang yang berusia lah, tak ada nak pikul. Tapi sekarang ni tak ada sebenarnya masalah usia tu tak wujud sebenarnya. Tinggal lagi keseronokan lah. Sebab kita apabila kita menggunakan teknik yang betul, cuma lebih kurang dalam 2 langkah, 3 langkah pun sebenarnya dah boleh airborne dah. Tak perlu kata kalau kita pakai foot launch ni you kena lari sampai habis pandang dan sebagainya. Sebenarnya tak. Kalau you direction you betul, method you betul, saya rasa mungkin dalam 5 atau 7 langkah you dah boleh get airborne. Jadi sebab itulah, jadi mana kata kalau untuk orang yang baru nak menceburkan diri tu, saya menggalakkan untuk terbang foot launch sebab dia lebih free, dia lebih senang, dan mobile. You kadang-kadang ada yang orang yang start dengan trike, lepas tu rasa macam give up. Sebab apa? Bukan apa, nak handling dia pre-flight dengan post-flight dia makan masa yang agak panjang. Jadi berbanding dengan foot launch, you can just park your car, assemble about 5 minutes and off you go. So that's paramotor dengan trikes dan juga foot launch. Alright, terima kasih Cik Rohaizi atas penerangan berkenaan dengan trike dan juga foot launch tu. So alhamdulillah, saya kira penonton-penonton yang sedang menonton jelas dan juga faham berkenaan dengan perbezaan. Bukan soal orang tua ataupun orang muda. Okey. Dan saya tengok tadi sewaktu kita Cik Rohaizi terangkan, Dr. Zamri terangkan, ada rakan-rakan kita yang mula menawarkan package di komen So alhamdulillah satu perkembangan yang baik yang mana mungkin boleh mana-mana rakan-rakan yang mungkin sedang melaksanakan perniagaan berasaskan paramotor, boleh iklan lah di sini. Boleh beritahu pada penonton-penonton tentang di mana lokasi anda beroperasi supaya kita sama-sama mendapat manfaat. Dan untuk penonton di rumah yang sedang menonton ataupun menyaksikan siaran ini, insyaAllah nanti jangan ke mana-mana dahulu tuan-tuan dan puan-puan, kerana pada hujung siaran nanti kita akan berikan link untuk e-certificate. Bermaksud kalau kata ada yang setia menonton Cik Rohaizi dan juga Dr. Zam, mereka mengumpulkan sijil insert ni daripada siri 1 sampai siri 16. So every time kita on air, so mereka akan dapat sijil insert ni lah. Nanti insyaAllah kita akan tengok siapa yang paling banyak, yang paling setia mengumpulkan, kita akan bagi satu hadiah lah. Mungkin satu hadiah misteri lah insyaAllah nanti. Right, so seterusnya pada Dr. Zamri. Soalannya adalah berkenaan dengan syarat utama
kalau kita kata tadi Cik Raizi terangkan berkenaan dengan kalau kata let's say nak jadi seorang paramotor pilot, then try dulu dan cuba-cuba, dan kalau sekiranya rasa kata okey, sesuai dan boleh proceed untuk serius. Dan bagaimana pula kalau kata kita lihat, kalau let's say dia serius, dia nak nak menumpukan pada career sebagai seorang pilot paramotor, adakah pilot paramotor ni boleh menjanjikan sebagai satu bidang ataupun sebagai satu peluang pekerjaan yang mungkin mendatangkan pendapatan yang mungkin sama ada lumayan ataupun tak, tu mungkin terpulang pada cara masing-masing lah. Tapi mungkin adakah dia boleh menjadi sebagai satu career? Silakan. Okey, baik doktor. Cerita pasal career dalam paramotor. Jadi secara umumnya ramai yang menyertai aktiviti paramotor ni kerana mereka ingin melakukan rekreasi yang mereka minat lah. Okey, mereka minat terbang, mereka dah rasa tandem dan sesuai dengan jiwa mereka, mereka teruskan dengan latihan secara intensif dengan instruktor dan mereka dapat terbang. Okey, dan itu cerita lain lah. Kenapa nak terbang tu mungkin nanti kita bincang. Tapi kalau di soal adakah kita boleh orang kata menjana pendapatan melalui aktiviti ini, saya ingat ya, ada peluang. Okey, ada peluang yang paling jelas adalah bila mereka dah sampai satu tahap orang kata menguasai satu skill yang tertentu, tahap tertentu, mereka boleh cuba membawa penumpang, iaitu tandem tadi tu. Dan ramai juga di kalangan rakan-rakan kita dalam komuniti paramotor ni ada set paramotor tandem, iaitu yang boleh membawa penumpang. Jadi biasa kita panggil joyride lah. Dan mereka buat itu bukannya full time, kadang-kadang hujung minggu, mereka ada kerja lain yang tetap, mereka buat hujung minggu ataupun based on request berdasarkan permintaan. Dan benda tu dan boleh dibuat di mana-mana kawasan yang sesuai lah, tak semestinya katakan kalau ada kumpulan di Johor mungkin 10 orang dan instruktor tu daripada KL, mereka boleh turun ke sini, instruktor boleh datang ke Johor, cari tempat sesuai dan mereka lakukan joyride. Jadi bila kenakan joyride tu biasanya ada sedikit bayaran yang orang kata berpatutan lah, perlu dibayar kepada pilot paramotor untuk menerbangkan penumpang. Cuma secara perbandingan untuk joyride ni ada banyak lagi aktiviti joyride seperti microlight, seperti paragliding. Jadi mereka semua dalam paramotor juga ada. Jadi benda tu adalah normal. Okey, normal kita buat joyride dan mengenakan sedikit bayaran. Okey, jadi bayarannya mungkin sekitar 100, 200 lebih, bergantung kepada bergantung kepada syarikat ataupun di mana mereka melakukan operasi. Jadi itu yang paling jelas lah satu perkara yang boleh menjadi pendapatan. Yang kedua, mereka boleh menubuhkan satu, mungkin kita panggil sekolah lah ataupun kelab yang boleh melatih pilot baru. Okey, seperti yang tadi kawan kita Cik Rohaizi ni, sebenarnya dia guru saya belajar dengan dia lah 2 tahun lepas di Pulau Indah. Jadi mereka yang telah mencapai tahap tertentu dalam yang kata menguasai skill yang diperlukan, boleh mencuba atau boleh membuka kelab yang melatih orang-orang baru, orang-orang baru yang berminat sebagai juruterbang paramotor. Itu saya ingat dua perkara. Yang ketiga mungkin sebagai orang kata dealer ataupun wakil pengedar, ataupun kalau barang tu daripada luar negara, ataupun juga seperti yang tadi Encik Razi sebut, manufacturer. Boleh buat siapa yang ada skill, sedikit basic skill pertukangan kan, welding dan sebagainya, boleh cuba buat orang kata rangka paramotor tu, kerana secara umumnya paramotor punya set ni bukanlah sangat complicated. So jadi saya ingat kita pun tak kurangnya boleh buat juga seperti orang yang mereka yang di luar negara buat paramotor set tu. Jadi itu saya ingat beberapa bahagian kata cabang paramotor yang mungkin boleh dijadikan kerjaya lah. Kalau mungkin nak mulakan, mungkin tak berani nak full time, mungkin secara part time, mungkin di samping ada kerja lain, mereka boleh cuba secara kata langkah demi langkah tengok bagaimana untuk menceburi bidang paramotor, bukan sekat terbang tapi boleh juga menjana pendapatan lah. Itu pandangan saya lah, Doktor. Terima kasih Dr. Zamri. So alhamdulillah kita telah dengar pandangan lanjut berkenaan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Dr. Zamri tadi. Saya tengok tadi ada soalan daripada rakan penonton di rumah.
So mungkin Cik Ali boleh utarakan soalan-soalan yang telah ditanyakan, ataupun mungkin yang belum bertanya soalan, kalau sekiranya ada sebarang persoalan yang tuan-tuan nak tanyakan pada panel-panel kita yang panel profesional kita ni dua-dua, Cik Rohaizi dan juga Dr. Zamri, boleh tanyakan. Kita ada satu soalan tu nanti saya minta Cik Rohaizi lah jawab, pasal saya pun curious juga Cik Rohaizi kan. Tadi dia kata dia buat Malaysia Book of Record cross apa tu kan, so nanti boleh cerita sikit lah. Satu tank tu kena bawa minyak spare ke atau macam mana? Sejauh mana dia boleh terbang? So silakan. Okay, terima kasih Dr. Marzuki. Soalan tu best. Okay, sebelum saya pergi tu, saya nak enhance sikit apa yang Prof. Zamri sebut tadi. Kita tengok, kita dah ada Haji Ghazali yang buat yang buat track menggunakan yang Malaysian made track. Tapi saya nak bagi peluang, kalau ada yang berminat, yang food launch, frame untuk food launch tak ada lagi. Jadi kalau ada yang berminat, saya rasa mungkin boleh fikir-fikirkan untuk buat mesin paramotor untuk food launch. Okey, itu pertama. Yang keduanya, engine sebenarnya, engine jangan buat. Okey, saya cakap engine jangan buat. Engine je import dia. Sebab apa? Even big manufacturer, producer dekat luar sana pun, mereka dapat supply engine daripada source yang sama. Jadi kalau saya katakan ada berminat untuk menjadikan paramotor ni sebagai carrier, saya rasa food launch is the best, betul Zamri Sekarang ni belum ada lagi lah rasanya yang food launch, Malaysian made food launch. Okey, berbalik kepada soalan Dr. Marzuki tadi, berhubung dengan berapa jauh, berapa lama boleh terbang. Okey, dari segi performance engine daripada dulu satu tangki lebih, 1 liter kita boleh terbang lebih kurang dalam 20 ke 25 minit. Bermakna 1 jam adalah 3 liter. Kita boleh bawa 7 liter, bermakna kita boleh terbang lebih kurang dalam masa 2 jam. Now, apabila disebut sebagai Malaysia Book of Record tadi, pada tahun 2003 ketika saya fly daripada Langkawi ke Kuala Perlis untuk pertama kalinya terbang merentasi lautan, saya mengambil masa lebih kurang 1 jam 25 minit untuk sampai ke Kuala Perlis. Tetapi apabila saya terbang sekali lagi pada tahun 2017, routing yang sama, saya cuma ambil masa lebih kurang dalam 40 minit sahaja. Jadi ini adalah menunjukkan kerana perbezaan dari segi kanopi yang digunakan. Dulu kanopi sangat perlahan. Tapi sekarang kanopi telah evolusikan, telah diimprovekan dan dia lebih laju dan sebagainya. Jadi bermakna kalau sekarang ni ketika kami buat satu lagi bersama dengan UIA masa tu, satu lagi Malaysia Book of Record terbang daripada Melaka pergi ke Dumai. Okey, ketika tu saya adalah safety officer. Daripada Melaka pergi Dumai, yang itu memang tak cukup sebab kita jangka perjalanannya penerbangan lebih kurang 3 jam setengah. Jadi ketika itu memang bawa minyak spare. Kita gantung dekat depan minyak spare dan almost 3/4 of the route tu kita akan sediakan satu hose dan dia refill dia punya tank. Walau bagaimanapun daripada 4 paramotor yang terbang across tu, cuma 1 yang sampai kat mainland, 2 dish dekat dalam air dan 1 lagi fail to cross lah. Jadi bermakna, tapi ia tetap juga satu pencapaian. Dan kalau tengok Air Force buat air to air refilling, paramotor pun boleh buat, Dr. Marzuki. Alright. Cik Raizi, terima kasih. Maksudnya mungkin jauh jugalah. Kalau macam tu boleh balik kampung ke? Kalau sesak raya susah nak balik, jam boleh balik kampung ke? Dari segi peraturan dia. Ini yang cakap apa ni, dia punya FAQ tu. Kan? Paramotor transport. Okey, macam ni. Kalau nak ikutkan dari segi logik dia memang boleh sebenarnya. Logik dia memang boleh, tak ada masalah. Tetapi dari segi peraturannya no. Okey, sebab apa? Pertama sekali yang macam saya katakan, paramotor is not transport. Okey, kalau misalnya katakanlah nak balik kampung dan sebagainya, kita tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak CAM. Bermakna you nak terbang, you kena ada route you kena ada all the plans lah. Jadi itu mungkin dalam sesi yang lain kita boleh terangkan secara detail what is the do and the don'ts.
Tetapi asasnya adalah setiap penerbangan itu tertanduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pihak CAM, sama macam kita bawa kereta yang ditetapkan oleh pihak JPJ. Yang tu kena belajar. Alright. Tu bezalah Cik Razi antara pengendali paramotor atau pilot paramotor yang belajar melalui YouTube dengan pilot paramotor yang belajar menerusi kos-kos yang apa orang kata yang rasmi lah. Yang sah. Yang sah. So mereka tahu dan juga obey to the rules and regulation yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Baik, terima kasih. Saya ingat tadi boleh naik tu, kalau tidak saya nak beli ke satu. Sesak boleh balik tapi tak boleh lah. Tak boleh. Alright. Dan dia sebab apa? Tak ada orang pakai boot, beli boot mahal tau, RM200-300, tak ada orang balik kampung pakai boot. Ya, okey, terima kasih. So jelas agak penonton di rumah pun jelas, jangan ada idea beli nak balik kampung. So that tu memang tak dibolehkan. Kecuali kampung anda memang kat situ, anda terbang pun kat situ. Jadi tu naik turun balik. Bolehlah tu. Okey, seterusnya kita ada satu lagi soalan daripada sahabat kita juga saya rasa. Kalau Cik Ali boleh airkan soalan tu daripada Dr. Muhammad Zairi Hussein. Ini sahabat saya juga ni. Yang sama-sama menyokong dan juga menyaksikan siaran langsung kita. Merupakan pensyarah dari Maktab Perguruan ataupun Institut Pendidikan Guru Temanggung Ibrahim, Dr. Zairi. Okey, so soalannya, kalau enjin rosak ke atas, apa perlu buat? Saya rasa ni Dr. Zamri lah sesuai jawab pasal dia pilot microlight dia, paramotor pun dia. Silakan. Okey, baik Doktor. Dan terima kasih kepada saudara Muhammad Zairi yang bertanya. Saya bagi dua jawapan, jawapan pendek dan jawapan tak berapa pendek lah. Jawapan pendeknya, bila enjin rosak tadi, kena mendarat lah. Mendarat terus. Okay. Itu yang pertama lah. Okey. Okey. Kemudian persoalannya, bagaimana nak mendarat, di mana nak mendarat? Okey, ni kita cerita sikit lah. Sebenarnya dalam orang kata dalam aktiviti paramotor ni, yang paling penting adalah sifat glider tersebut. Gliding ni bahasa Melayu meluncur lah. Meluncur. Jadi satu sifat yang penting pada glider ni, dia boleh meluncur tanpa perlukan kuasa. Maksudnya di sini, bila kita enjin tu tak berfungsi, enjin sebenarnya kita kena faham, enjin tu hanya untuk bergerak ke hadapan, kiri kanan. Bergerak maksudnya kita nak belok ke kiri, nak terbang menaik ke atas. Tetapi kalau tak ada enjin, dia seperti tadi paragliding. Nampak tak? Paragliding tak ada enjin, dia sifatnya gliding, meluncur ke bawah. Jadi sifat paragliding yang tersebut yang boleh meluncur ke bawah tu akan digunakan ketika paramotor tu enjin dia rosak. Macam tu secara perbandingan lah. Jadi itu memang sistem paramotor ni memang dia reka bentuk boleh gliding tanpa enjin. Okey. Jadi persoalannya, di mana kita nak landing, bagaimana nak landing. Salah satu syarat ataupun salah satu peraturan ataupun salah satu orang kata SOP lah, SOP semasa kita terbang paramotor, kita hendaklah setiap masa mata kita awas di mana tempat yang possible, yang munasabah untuk kita mendarat sekiranya berlaku orang kata kerosakan enjin yang seperti Cik Zari tanya. Jadi contoh kalau kita terbang, kita kena awas tengok mungkin ada padang sekolah, mungkin ada kawasan lapang, mungkin ada kawasan terbuka yang kita tak tahu. Kita aku kata cek dengan baik, periksa dengan baik, mana tu malang tak berbau, enjin rosak tu maksudnya kipas tu terhentilah. Jadi kita perlu mendarat, kita tak boleh orang kata berfikir kat mana mendarat ni, pusing kiri kanan. Kita cuba latih diri kita sentiasa awas setiap masa. Okey, in case kalau enjin kata rosak, enjin mati, kita nak landing di mana. Jadi kita landing lah, kita apply SOP yang tertentu, kita mendarat dengan segera dengan teknik-teknik yang orang kata kita dah belajar. Alright. Dan itu pun sebenarnya kalau kita landing, sebahagian besar kita landing tanpa enjin ataupun kita landing kita shut off enjin tu lah, kita matikan enjin kat atas ketinggian tertentu. Jadi memang hampir setiap masa terutamanya foot launch, kita landing tu, sebelum kita landing mungkin pada ketinggian katakan 20 meter macam tu ataupun 10 meter, 15 meter, kita dah matikan enjin awal-awal. Jadi in case kalau tadi berlaku macam ni, enjin rosak, memang kita dah sentiasa, itulah praktis kita semasa kita mendarat kata paramotor,
Jadi dengan yang sedemikian, kita kena sentiasa bersedia tadi itulah. Kena cari tempat yang selamat, yang sesuai, yang orang kata possible lah untuk kita landing. Contoh kalau di tepi pantai lah. Tapi kalau kita landing, sebab itu kita cuba elakkan terbang di kawasan yang langsung tidak ada kawasan terbuka. Contohnya kita terbang pada masa yang untuk tempoh yang panjang atas pokok kelapa sawit atau kebun kelapa sawit kan. Itu boleh, tak ada masalah ni, tapi mungkin akan melibatkan sedikit kecederaan lah. So kalau boleh kita terbang di kawasan yang ada kawasan lapang, yang orang kata sesuai, padang sekolah, kawasan terbuka, ataupun contoh kalau di utara ada sawah padi kan, itu okey lah, sawah padi yang kering lah. Kalau basah tu boleh jugalah kalau tak ada pilihan. Jadi kawasan-kawasan lapang lah maksud saya. Jadi ini penerangan kepada tadi lah soalan kalau enjin rosak apa nak buat, kita perlu mendarat dengan segera. Okay, Doktor harap menjawab soalan Cik Zairi lah. Baik, terima kasih Dr. Zam atas jawapan kepada soalan yang diutarakan oleh Dr. Zairi tadi. Dan kriteria ground feel yang sesuai. Nanti Cik Rohaizi boleh jawab. Satu lagi soalan pada Bai Syam ni. Dia tanya kriteria ground feel yang sesuai. Pasal tadi saya percaya Cik Rohaizi ada sebut berkenaan dengan dia cross laut tadi. So yang tu kalau kita tengok perkaitannya di mana ground feel yang sesuai tu, ada ke tempat yang sesuai ataupun susur je tepi-tepi laut ke atau macam mana? Kalau in case berlaku kecemasan dan landingnya tu sama ada di laut ataupun mungkin cari kawasan-kawasan yang terdekat. Silakan Cik Zari. Baik, menarik ni soalan ni. Sebab memang kalau bila kita mengajar para motor ni, apabila you ada pilihan di antara air dan daratan, you kena pilih daratan. Sebab apa? Ada ramai yang persepsi mengatakan bahawa kalau jatuh dalam air tak sakit. Sebab air dia tak sakit. Tapi betul, air memang tak sakit mungkin, tetapi you tak boleh bernafas. Okay, bila you dish, you drown, you tenggelam, you memang tak boleh bernafas. So you kena pilih daratan. Now, berbalik kepada cerita tadi yang pasal air, kalau cross laut ni, apabila kita terbang, macam Dr. Zamri kata, kita ada SOP yang tertentu. Bermakna kalau kita terbang di kawasan daratan, jadi bermakna you kena sentiasa alert. Bukanlah kata you terbang tengok dekat mana terbang, bila masa nak enjoy kan. Jadi you terbang dan sentiasa alert. Mana tengok, kalau aku kat sini kita rosak, situ kita akan land. Sini rosak, situ land. Now, kalau kita buat terbang cross daripada Langkawi ke Kuala Perlis ataupun daripada Melaka pergi ke Dumai, kita ada satu sistem yang mana kita menggunakan float dan juga kita ada backup boat yang mengikut kita. Jadi, dan cara untuk landing ataupun kita panggil dishing on water juga ada prosedur yang tertentu, iaitu lebih kurang 10 kaki. Apabila engine failure saja, nombor satu kita kena buka kita punya strap, chest strap dan juga leg strap kena riliskan dulu. Kemudian pada jarak lebih kurang 20 kaki, you kena standby keluar daripada harness, dan pada jarak 10 kaki you kena keluar, terjun daripada harness tu, keluar daripada engine, mana terjun dalam laut, dan you ada life vest. Alright, jadi kenapa ini berlaku? Kenapa SOP ini dibuat adalah kerana kebanyakan juruterbang yang dish with the canopy, dia meninggal kerana dia entangle dengan dia punya all the strings. Jadi sebab itu dia bukan kata dia tak pandai ataupun dia tak ada floating device, tetapi floating device tu dah fail sebab dia entangle dengan tali. Okey, dan boleh berlaku yang mana kaki dan kepala ni terbelit sekali. Jadi sebab itu dia tak boleh nak bernafas dan tak boleh nak mengawal. Jadi sebab itu kita buat satu SOP untuk fly above water ni, you kena dish out, you kena keluar daripada harness tu sebelum paramotor tu hit the water. Jadi apabila you jatuh ke bawah dan paramotor tu akan go away daripada you. So this is part of the procedure. Suka juga saya nak share kat sini. Kalau kita tengok WPSC, World Paramotor Slalom Championship, dulu WPSC dibuat di atas darat. Okey, sejak pada tahun 2015 ketika Asia Oceanic Paramotor Championship di Kuala Terengganu, buat kali pertama kita telah menganjurkan
slalom competition di atas air. Dan juga saya setelah membuat satu SOP dan diikuti sehingga ke hari ini di peringkat dunia, yang mana bagaimanakah cara untuk rescue. Sebab apa? Kalau kita tengok SOP tadi tu, you keluar daripada mesin 10 kaki. Tetapi dalam competition is too fast. You don't have that 10 feet. Kan? Jadi apa yang berlaku adalah kita pula ada SOP dari segi rescue boat yang kena rescue dalam masa less than 30 second, nombor satu. Dan kedua, pilot kena ada pandai menggunakan breathing apparatus. Macam kita punya scuba diving tu lah. Jadi, menjawab kepada soalan tadi, bermakna sekarang ni, ground yang sesuai, of course, you kena terbang di kawasan yang lapang, yang mana you plan you punya routing. Tetapi ini tidak bermaksud you tidak boleh fly dekat air. Dan jika you nak fly dekat air, ada prosedur-prosedur yang tertentu yang you kena ikut. So itulah dia keseronokan dalam para motor ni. You take the challenge. You know the risk and you know how to cover back the risk untuk reduce dia punya risiko. Alright. Terima kasih Cik Rahazi atas penjelasan yang telah diberikan. Dan mungkin saya kira kita tak ada banyak masa dah, kita dah menghampiri 1 jam kita bersiaran. Mungkin ada soalan-soalan yang telah yang ditanyakan, mungkin saya boleh rangkumkan. Antaranya adalah ada perlu ke lesen untuk jadi para motor pilot ni. So nanti mungkin Dr. Zamri boleh jawablah. Cuma saya nak apa orang kata tanyakan berkenaan dengan satu soalan yang saya kira ramai penonton-penonton mungkin tertanya-tanya. Apakah sebenarnya risiko? Risiko jatuh tu confirm, orang tahu, semua orang tahu. Maknanya kalau daripada udara, memang kalau jatuh memang ke bawah kan, pasal kita ada graviti. So risiko ni Dr. Zamri, yang mungkin sewaktu terbang tu kalau kata para motor dia ada macam apa, air pocket kan benda tu kan. Kalau kata flight tu kita rasa macam kan. So mungkin kalau kata antara saya dengar tadi Cik Rahazi ada sebut tentang spiral dan sebagainya. Sewaktu penjelasan awalnya tadi. So apakah risiko-risiko bagi seorang penggiat ataupun pilot para motor ni sewaktu berada di udara yang boleh menyebabkan mungkin kemalangan jiwa dan sebagainya. Silakan. Okey, baik Doktor. Seperti lain-lain aktiviti, tak kira lah aktiviti outdoor ataupun yang lasak ke tak lasak, dia ada risiko lah, masing-masing ada risiko. Termasuklah juga aktiviti para motor ni, ada risiko dia. Ada risiko dia. Cumanya tadi Cik Rahazi ada sebut, kita perlu tahu risikonya ataupun dalam bahasa kata termnya calculated risk. Kita tahu apa risiko-risikonya. Kalau kita buat sebegini, apa risikonya. Okey. Contohnya lah kita secara ringkasnya lah, kalau kita terbang risiko tadi yang pertama kita mati enjin kan, enjin mati, risikonya kita kena landing serta-merta. Jadi kita kena belajarlah, kita kena mainkan diri kita, dapatkan skill tertentu bagaimana untuk membuat emergency landing. Okey, kita kena belajar. Okey. So jadi risiko yang lain seperti kalau contohnya kita, risiko dia sebenarnya dia agak subjektif lah kita nak sebut. Dia boleh jadi disebabkan kecuaian, kebanyakan ni kecuaian orang kata pilot lah. Contohnya kita ada prosedur ataupun SOP sebelum kita terbang, apa kita kena buat. Kita kena buat orang kata pemeriksaan yang kata komprehensif, pre-flight check kan. Macam kapal terbang juga, sebelum terbang pilot akan buat pre-flight check. Contohnya lah, mungkin satu hari tu dia terlupa lah untuk memeriksa kan. Memeriksa rupanya ada satu skru propeller mungkin longgar kan. Contohnya longgar. Jadi dengan kecuaian tersebut, risikonya mungkin propeller tidak berfungsi. Okey, propeller boleh tanggal dan sebagainya. Jadi kalau sebegitu, jadi kita kena betul-betul pastikan bahawa kita cuba elakkan risiko yang besar-besar lah. Risiko seperti propeller tertanggal dan sebagainya, itu sangat penting untuk orang kata dipastikan supaya sebelum terbang, pastikan semua set para motor dalam keadaan baik, tidak ada bahagian yang loose, yang longgar. Okey, miak cukup. Miak cukup dia kadang-kadang pun ada sebahagian daripada, yalah kita kadang-kadang kita orang kata ambil mudah. Kita terbang, tiba-tiba minyak habis contohnya lah.
okey minyak habis, kembali juga kepada emergency landing. Jadi risiko-risiko yang kita boleh elakkan, kita elakkan daripada awal. Kebanyakan risiko ni kita boleh jangka lah. Kalau berkenaan dengan turbulence tadi kan, spiral dan sebagainya. Spiral ni satu aktiviti yang lebih orang kata, dalam aktiviti paramotor ni ada banyak peringkat lah doktor. Ada peringkat yang basic flying, terbang tegak, belok kiri, belok kanan kan. Macam untuk beginner biasa macam tu lah. Tapi bila kita nak buat macam orang kata yang lebih advance, gerakan yang lebih advance, mereka boleh belajar cara nak buat spiral ataupun wing over, maknanya dia pusing, terbalik macam tu kan. Itu ada teknik tertentu yang perlu dikuasai. Bukan tiba-tiba kita belajar paramotor, kita boleh buat spiral. Tidak. So ada peringkat skill yang tertentu yang perlu dikuasai, apa yang asas dan apa yang advance. Jadi risiko ini akan bertambah besar selari dengan bagaimana cara kita terbang. Okay. Cara kita terbang yang biasa ataupun cara kita terbang yang akrobatik, spiral tadi tu. Jadi dia selari sebegitu. Contoh kalau tadi Encik Razi sebut pertandingan kan, pertandingan slalom. Slalom maksudnya dia akan orang kata berpusing dengan situasi yang agak ekstrim. Lebih glider tu hampir menegak ke atas kan. Biasanya kalau glider tu dia mendatar kan. Yang ni slalom dia menegak ke atas. Jadi itu perlu dikuasai, perlu dipelajari. Jadi sebegitu risikonya tinggi. Tetapi mereka yang membuat orang kata berupaya membuat slalom tu, mereka dah capai satu skill yang tertentu. Jadi mereka tahu kalau mereka silap perkiraan, mereka boleh mungkin terhempas dan sebagainya. Jadi risiko tu perlu difahami sebelum kita terbang. Perlu tahu teori. Kita tak nak nanti bila kita terbang, benda yang kita tak jangka berlaku. Kita tak tahu apa nak buat. Tadi yang kita dah sebut. Sebab tu kita perlu belajar dengan betul. Belajar teori. Kita ada orang kata sifat nak belajar kan. Jangan orang kata jangan terburu-buru nak melakukan sesuatu. Jadi kerana paramotor ni dia boleh jadi tak selamat dan dia boleh jadi sangat selamat, bergantung kepada kita lah bagaimana kita nak orang kata melaksanakannya. Jadi pandangan saya kita perlu belajar dengan betul teori dan praktikal, dan kita perlu sabar dengan keupayaan diri kita kan, macam mana kita nak terbang secara biasa ataupun tadi secara orang kata yang lebih ekstrim. Kita kena tahu kita berada di skill kita ni, kemahiran kita ni berada di tahap mana. Jadi risiko tu ada, jadi kita perlu orang kata bersedia untuk menghadapi risiko tu kalau beberapa perkara tidak dipatuhi ataupun tidak dilakukan dengan betul lah, doktor. Terima kasih Dr. Zamri. Tu soalan tu yang perlu ada lesen tak main paramotor ni? Perlu ada lesen atau tak daripada saudari Madeline. Jadi macam ni, kalau di Malaysia ni kita ada satu badan tadi sebut MSAF, Malaysian Sport Aviation Federation. Ni adalah satu badan di bawah Kementerian Belia dan Sukan, KBS. So semua aktiviti, kebanyakan aktiviti sukan udara ni dipantau ataupun regulator dipantau di bawah pertubuhan ni lah. Jadi untuk paramotor ni dipanggil ada satu sijil terbang paramotor, pilot certificate yang dikeluarkan oleh MSAF. Okey, jadi secara umumnya kita perlu ada orang kata perlu belajar dengan kata instruktor yang betul, yang kita percaya, yang kita tahu dia punya apa orang kata rekod dia, dan juga kemudian dari situ sekolah ataupun kelab yang mengajar kita tu akan menguruskanlah bagaimana untuk mendapatkan lesen ini daripada Malaysian Sport Aviation Federation ataupun MSAF tadi itulah. Alright, terima kasih Dr. Zamri. So saya kira kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Masa sangat-sangat mencemburi Dr. Zamri dan juga Cik Razi. 1 jam tu saya rasa macam sekejap je, baru sembang sikit-sikit dah sampai ke penghujung. Kerana sangat menarik topik berkenaan dengan sukan lasak udara paramotor ni yang banyak kita tak tahu, dan saya kira malam ni banyak yang telah dijelaskan oleh kedua-dua panel. Dan mungkin soalan terakhir lah untuk Cik Rohaizi. Pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan. Risiko-risiko yang mungkin sangat-sangat orang kata apa berbahaya, ataupun pengalaman yang tak mungkin tak yang sukar dilupakan oleh Cik Rohaizi. Silakan Cik Rohaizi. Dan juga mungkin sekaligus kata-kata terakhir ataupun pesanan pada pendengar-pendengar ataupun penonton kita di rumah. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Marzuki. Alright, ini pun menarik ni. Saya
nak kongsi sikit lah tentang paramotor ni. Ketika tu saya baru lagi terbang paramotor tahun 2000 ketika itu saya sorti yang ketiga, yang keempat. Ketika tu saya buat show satu penerbangan pertunjukan di Kuala Lumpur, di tengah-tengah all in the city center, yang mana enjin saya failure pada ketinggian hampir 1,200 kaki di tengah-tengah bandara Kuala Lumpur. Dan apabila enjin dah mati ketika tu dan saya glide, kalau saya tengok, kalau nak tahu lebih kurang ketinggian, kalau you tengok Menara Kuala Lumpur tu, saya berada betul-betul atas Menara Kuala Lumpur. Ketinggian dia lebih kurang 3 kali Menara Kuala Lumpur tu. Dia bermula dengan enjin tu dia tak boleh nak idle, dia on the high rev, kemudian dia climb sampailah di atas Menara Kuala Lumpur dan 3 kali tinggi tower tu. Dan apabila enjin tu fail, dia padam saja, saya just buat mayday call dan saya glide daripada situ sampailah ke Dataran Merdeka dan saya landing very very safely dekat Dataran Merdeka. Dan show kita memang ketika tu adalah di Dataran Merdeka. Jadi, kenapa benda ni terpahat di otak saya adalah kerana satu saja. This is how safe the paramotor sekiranya kita tahu apa nak buat, nombor satu, dan kita sentiasa alert. Masa kelas, masa belajar tu kita tahu, kita dengar cikgu kita cakap, okey, apa yang kita kena buat dan bagaimana untuk mengurangkan resiko yang dah sedia ada. Jadi, ini terbukti dalam sorti saya yang keempat dan saya dah land di Kuala Lumpur, di Dataran Merdeka. Dan daripada pengalaman ini, saya telah membawa ramai orang daripada serata dunia dan juga sebahagian daripada rakyat Malaysia yang terbang di Kuala Lumpur City Center. Alright, sehingga last kali pada tahun 2018 dan selepas 2018 sampai sekarang saya tak buat dah. Kenapa? Ini pun satu soalan juga. Kenapa? Sebab kalau dulu dekat City Center tu banyak green spot untuk kita buat emergency landing in case of engine failure. Alright, tetapi all that green spot already being developed. Jadi kalau you tanya saya, are you going to fly again in City Center? InsyaAllah saya rasa saya tak buatlah. Tetapi kecuali dalam perkara-perkara yang tertentu lah. Now, jadi untuk that is the experience yang saya nak share dan apa yang saya nak sarankan kepada semua pendengar, penonton, sekiranya if you want to choose extreme sport, please choose paramotor. Saya ada banyak aktiviti yang saya buat. Saya buat scuba diving, mountaineering, hiking, 4x4 macam-macam. Tetapi saya akhirnya stick dengan paramotor kerana ini adalah the best sport ever. Nombor satu. Dan yang kedua, jika you nak jadi seorang paramotor pilot, carilah ilmu yang baik dan you must know your risk. You must have a knowledge. A good pilot is a knowledgeable pilot, bukan kamikaze. So untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Marzuki dan semua yang menonton. InsyaAllah ada kesempatan ke lapangan, kita jumpa lagi. Terima kasih Encik Rahizi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perkongsian tentang pengalaman tu. Saya rasa saya bukan orangnya lah kan. Saya ni gayat Encik Rahizi. Bagi sukan air tak ada masalah. Gayat ni sebenarnya semua orang gayat. Saya pun gayat. Kalau saya kata saya tak gayat, saya bohong. Tapi ada cara macam mana nak mungkin peluang belum ada lagi lah. Yeah. Untuk kita cuba. Saya sanggup turun jeram dengan kayak arus deras, jeram yang tinggi. Saya boleh terjun, saya boleh turun dengan kayu tu. Saya pernah berkayuh daripada somewhere dekat Sungai tu sampai 4 jam lebih turun jeram. Saya tak ada masalah. Tapi dengan sukan udara ni saya agak macam yalah mungkin, tapi macam Encik Rahizi sebut mungkin tak dipecahkan ruyung tu lagi saya rasa. Okey, kata-kata terakhir pada Dr. Zamri untuk penonton-penonton kita di rumah, sama ada rakan-rakan di luar negara, rakan-rakan kita di dalam Malaysia, penggiat-penggiat rekreasi serta mungkin mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyaksikan siaran langsung kita. Silakan. Okey, terima kasih doktor. Tadi sedikit pasal gayat tu. Salah satu cara untuk kita kurangkan gayat tu, kita jangan tengok bawah lama-lama. Betul-betul tengok bawah. Kita tengok hadapan, tengok horizon. InsyaAllah dengan cara tu kita dapat kurangkan gayat. Tak seperti kita kalau tengok bawah, kita macam pandangan kita terkunci kan. Itu yang kita gayat tu. Kita tengok hadapan, tengok horizon. InsyaAllah dia kurang gayat lah doktor. Boleh cuba doktor. Okey, tadi pesanan terakhir sangat. Secara umumnya lah. Secara umumnya paramotor ni sukan ni bukan untuk semua orang lah. Bukan untuk semua orang. Tetapi mungkin untuk anda. Mungkin anda untuk penonton semua. Kerana anda tak tahu kalau anda tak cuba. Jadi anda kena cuba tandem paramotor sebagai sebagai penumpang, cari
instruktor yang ada buat tandem, cuba rasa sesuai untuk anda atau tidak. Jadi kalau sesuai, anda boleh teruskan belajar sampai dapat orang kata boleh terbang sendirilah. Jadi kalau kita tak cuba tak tahu. Alright. So jadi sekali lagi saya sarankan pergi laman web MSAF, Malaysian Sport Aviation Federation, di sana ada senarai lengkap, dan juga tadi kawan-kawan di komen pun ada bagi tahu ada berapa Facebook yang kita boleh kata hubungi untuk kita cuba tandem terbang paramotor sebagai penumpang. InsyaAllah kita akan dapat rasa ia sesuai ke tidak untuk kita teruskan belajar sendiri, belajar terbakar sendirilah. Itu saya ingat saran kepada semua penonton yang hadir pada malam ni. Terima kasih Dr. Zamri. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan bagi penonton-penonton di rumah yang sedang menyaksikan secara langsung kita secara live. So tuan-tuan bolehlah mengklik ataupun menekan link yang disediakan di ruangan komen bagi tuan-tuan mengisi dan juga dapatkan insert sebagai penglibatan atau penyertaan tuan-tuan pada malam ini untuk menonton siaran langsung kita live kita di page Aurora dan juga di YouTube Aurora Channel. Okay, so alhamdulillah terima kasih banyak-banyak Dr. Zamri Omar, Profesor Madia Dr. Zamri Omar, Encik Rohaizi Mat Hussein atas perkongsian yang saya kira tak semua orang berpeluang ataupun mampu untuk menyampaikan dengan jelas tentang curiosity yang mungkin penonton-penonton di rumah ataupun saya sendiri hadapi berkenaan dengan sukan paramotor. So insya-Allah pada belia-belia yang sedang menonton ataupun mahasiswa-mahasiswi yang sedang menonton sekarang ni, saya percaya dia jadi satu trend yang mana kita anak-anak muda sekarang ni dia terlibat dengan salah satu sukan-sukan baru ataupun sukan-sukan yang agak ekstrim. Mereka suka buat video dan sebagainya, post ke TikTok, Instagram dan apa-apa sahaja sosial media yang boleh menonjolkan apa yang mereka lakukan pada seharian di seharian aktiviti mereka. Jadi mungkin boleh mencuba di mana-mana lokasi ataupun pusat-pusat yang menawarkan perkhidmatan tandem di seluruh negara lah, di seluruh negeri yang banyak menawarkan perkhidmatan ni. Boleh cuba kalau nak try, dan kita tahu sejauh mana kesesuaian sukan ini dengan diri kita. So sekali lagi terima kasih pada Cik Rohaizi dan juga PM Dr. Zamri Omar atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita malam ni berkongsi rasa, dan insya-Allah sekiranya berkelapangan kita akan jemput semula untuk mungkin perkongsian yang lebih lanjut lagi berkaitan dengan paramotor. So untuk itu rakan-rakan di rumah, penonton-penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung kita, terima kasih sekali lagi atas kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa insya-Allah nanti yang belum like, tolong like page Aurora kerana update terkini ataupun notification berkenaan dengan siaran seterusnya untuk Aurora Talk Series 17.0 akan di-notify di Facebook anda. Sekian saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berehat.